Yang mana akhirnya ulama-ulama Islam nak bahas hak ni jadi ilmu kalam. Hak tu jadi ilmu kalam, yang mana ramai pula ulama-ulama tak suka pula dengan ilmu kalam. Habis masa situ duk melayan pokok ni. Habis masa situ. Jadi akhirnya pergi mari hak ulama-ulama hak molek, walaupun dia pergi dalam ilmu kalam, akhirnya dia membuktikan Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Situ juga perginya. Setelah bertahun-tahun habis masa duk bahas. Situ juga pergi. Tak lepas juga dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau pergi kepada Quran dan Sunnah selesai mudah. Tapi ialah ada keharusan lah untuk ulama-ulama itu, sebab dia menghadapi orang-orang yang bermasalah tadi. Tapi kalau untuk hak ramai tak ada faedah. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan, termasuk Imam Ghazali sendiri, tokoh dalam bidang ilmu kalam itu, dia sendiri pun kata ilmu kalam ni macam ubat. Macam ubat dalam kitab dia Iljamul Awam tu. Macam ubat. Jadi ubat ni diperlukan hanya oleh orang yang sakit. Orang hak sihat tak perlu, kata dia. Tak perlu. Jadi hak sakit ni sakit kerana terlalu percaya kepada sains. Kalau macam sekarang, sakit kerana terpengaruh dengan falsafah barat. Kalau sekarang sakit, kalau zaman dulu kerana terpengaruh dengan falsafah Yunan, perlu dirawat. Ini kena ada ahli-ahli dia. Kena ada ahli-ahli dia. Perlu ada sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya dia faham ni, Allah menjadikan segala sesuatu. Dia tu apa? Dalam Quran satu ayat ada sebut dia tu syai' juga, sesuatu. Jadi kalau dia tu menjadikan sesuatu, adakah dia menjadikan diri dia sendiri? Pula faham. Ada kata syai'. Kalau kita tidak kata dia ni syai', sesuatu, mana dia tak ada. Itu bahaya ilmu kalam adalah begini. Lagu itulah perbahasan ilmu kalam. Jadi syai' tu gap, sesuatu. Sesuatu hak dalam Quran sebut tu mudahnya menunjukkan ada. Bukan sesuatu benda. Ataupun serupa makhluk ni tidak termasuk sesuatu. Tu hak dia kata dia menjadikan segala sesuatu selain dia. Surga ke neraka ke malaikat ke nabi ke siapa ke, semua dia jadikan belaka. Ada pun dalam Quran sebut dia tu sebagai syai', itu menunjukkan dia ada. Itu sekadar tu saja. Tapi puak-puak ni dia kata syai', mana dia mesti pula serupa dengan hak lain lah. Ataupun sekurang-kurangnya dia tu ada, lepas tu dia menjadikan diri dia sendiri. Dia menjadikan ini perbahasan ilmu kalam. Jadi kita kata dah sebelum pada tu dia tu ada, syai' ni bila ada. Jadi nak boleh keadaan ni dia kena buat dia sendiri. Dia dulu tu apa dia? Tak ada keadaan. Kalau dia sudah ada, dah nak mengadawak ke dia nya. Itulah perbahasan ilmu kalam. Jadi hak ni tak ada faedah ni. Ataupun akhirnya maknanya orang duduk macam-macam ni persoalan ni. Tuhan buat gini-gini, Tuhan buat gini-gini. Apa ya? Kadang-kadang orang tu tak ada salah ke apa-apa. No. Dia molek baik, kena buat nyaya kat orang, kena tipu kat orang. Apa Tuhan tidak bela dia? Macam-macam. Ini manusia. Dah kalau Tuhan tu maha kuasa, Tuhan tu maha adil, Tuhan tu penyayang, dia tak, Tuhan tu maha mengasihani, dia tak kesian kan? Tuhan mati, utuh bangun naik lah macam-macam. Gepok bumi budak-budak kecil, tua tu. Tak ada apa-apa kesalahan. Dia manusia ni dia mari kadang-kadang mikir benda-benda gitu. Dia mari. Apa Allah buat? Dia nak akan apa? Macam Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak puasa ke apa, tidak kesian belah. Sebab itulah dia kena ngaji. Kalau ngaji selesailah masalah. Gitulah hak rekahnya. Kalau ngaji selesailah. Jadi dia duduk segala-galanya menentukan Tuhan ni segala-galanya atas dunia ni. Itu salah satu kesilapannya. Dia nak buat dunia ni sebuah syurga. Padahal Tuhan raya dah sini tempat tidak sempurna, sini tempat ujian sementara aja. Kadang-kadang orang diuji dengan cara bagi kesenangan, kadang-kadang diuji dengan cara bagi kesusahan. Itu semua ujian Tuhan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk nak uji sini ni. Bukan nak menentukan dia ni ni maha pemurah jadi murah, tak ada kekurangan dia. Dia ni maha adil, maka tak ada kesaliman. Bukan gitu.
baru akan dia nyatakan keadilan yang sebenarnya esok. Tapi kalau kita putuskan hidup ni hak lain dengan esok, memang kadang-kadang nampak gitu. Itu silapnya. Dia kena ada kepercayaan kepada hari kemudian. Barulah selesai. Dan keadilan Tuhan, kebaikan dia, rahmat dia dan sebagainya, dia bukan terhenti setakat ni, bukan terhenti di sini saja. Dia kena faham gitu. Kadang-kadang orang tidak mengaji, dia duduk muskisah. Kita tanya tak, ngaji tak, lama-lama jadi macam-macam. Siapa tak percaya pada agama, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi dia inilah kemuskilan manusia. Aku tu tengok orang tu agama molek, dia ikhlas juga cara dia. Mati dalam kafir, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Lagu mana? Muskil. Benda muskil tu. Hak ni Islam ni pun bukannya baik mana sangat, masuk syurga. Di mana keadilan Tuhan? Pula tanya. Boleh tanya banyaklah. Boleh tanya banyaklah. Jadi sebab itulah dia kena ngaji secara jujur molek. Kalau ngaji dia tidak akan jadi timbullah persoalan-persoalan itu. Sebab semuanya selesai. Jadi tidaklah kata agama ni serupa belaka. Hak daripada Allah, hak molek. Asal ke molek kan? Tak apalah agama mana-mana. Tidak akan jadi kecek gitulah. Kalau ngaji molek kan. Jadi kecek gitu tu pasal tak faham. Jadi nak cerita sini macam-macam manusia ni bincang tentang masalah agama, tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang agama. Kalau tidak dengan ilmu, hak dalam Quran kata wa min nas man yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada orang yang bincang tentang Allah ni tanpa ilmu. Ni lagu ni. Dia jadi sesatlah. Dia kena, kalau nak bincang betul-betul nak jadi ahli ilmu kalam tak apa. Masuk bab tu, masuk tu. Jangan sikit-sikit. Tak jadi. Kalau sikit-sikit boleh jadi rosak. Lepas tu tak tanya orang pula, tak baca boleh. Kadang-kadang kita berasa kita baca sebutir dua tu kita banyak dah baca. Inilah penyakit orang masyarakat ni kadang-kadang. Banyak dah baca. Sebutir dua tu kita rasa banyak dah. Ini bukan orang lain. Kita ada sendiri pun kadang-kadang semasa kita muda-muda, kita baca, kita baca sudah 3 putih banyak dah. Kita berasa. Maka hak berahi bahas tu dia akan bahas lah. Kerah kepala dia tak dengar, dia tak baca dah hak lain. Kadang-kadang manusia ni gitu. Dengan sebab itu dia kena faham hak ni. Perlu masa, kalau tidak orang ngaji tidak makan bertahun-tahun lah. Kalau mengaji saja tak padah baru anak koci baru boleh. Kena pergi menjelajah sendiri pula, baca sendiri pula, barulah puas hati. Kalau tidak tak padah. Orang kita kadang-kadang dewasa habis, universiti habis lah. Tidak, tak habis ilmu, tak habis. Bahkan kadang-kadang kalau orang tu kau tinggi, dia kemuskilan dia kau besar. Hak tu dia akan sibuk dengan hak tu, sibuk sama. Jadi dengan sebab itu dia kena baca banyak, dan kena percaya kepada orang-orang yang sudah banyak pengalaman dia. Dia kena tak dapat tidak kita ni, tak dapat tidak. Kalau tidak, payahlah nak selesai. Sebab kita tidak boleh capai semuanya, semua perkara tak boleh capai. Mesti kena percaya kepada orang-orang dulu yang lebih berpengalaman. Kena terima tu. Tetapi bukan bermakna nak suruh kita tak guna fikiran, tak mikir, tidak. Dalam batas dia lah boleh nak soal pun. Dalam hasyiah ni pun dia kata nombor 1 nombor 1 tidak nak baca belakang. Hasyiah nombor 1 akhir sekali, bawah, ujung sekali dia. Ujung. Kana soal an dhalika ta'annutan fayakunu adh-dhanb yata'allaqu bis-su'al alladhi yakun ala sabil at-ta'annut wa illa fa-at-tawassul ila ma'rifati dhalik wa idhalati ash-shubha anhu sarihul iman idh la budda min al-inqita'. Gitu. Ini kalau tanya tu semata-mata nak degil lah, nak kerak main kerak geng lah. Tapi kalau kita tanya tu memang kemuskilan sungguh, dan kita nak menyelesaikan masalah sungguh dengan berasa tanggungjawab sungguh lah, itu tak apa.
Tak apalah, tak apa. Manusia tu habui orang yang memang layak